kepentingan hadis. Kenapa hadis ni dianggap penting sehingga dimasukkan dalam hadis 40 yang dimasukkan dalam salah satu daripada hadis 40. Al-Jardani telah berkata, hadis ini mempunyai pengertian yang besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah SAW yang ringkas tetapi mengandungi pengertian yang padat kerana ia menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, dan dia suruh kat sini sila rujuk kepentingan hadis yang ke-13. Yang buku jilid ada tak hadis 13 dalam jilid tu? Ke-16 tu yang pertama. Hadis nombor 13. Yang buku tebal mungkin ada. Dia suruh tengok kepentingan hadis nombor 13 sebab dia ada persamaan. Baik, hadis nombor 13 kalau yang buku tebal muka surat 139. Kepentingan dia di dalam hadis ini ada himpunan peradaban-peradaban baik. Satu, hadis ni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang ketiga, la taghdab. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi sepatutnya. Baik. Jadi tengok poin yang ketiga, la taghdab. La taghdab maksudnya hadis yang kita belajar nombor 16 ni adalah salah satu daripada hadis yang di dalamnya terhimpun peradaban-peradaban yang baik, adab-adab. Jadi ada 4 hadis yang menceritakan tentang adab kita. Kalau nak jadi orang yang beradab, buat 4 ni. 4 ni apa? 1, jaga mulut. Kalau nak bercakap yang baik saja. Kalau tak boleh cakap yang baik, diam. Itu 1. Ni kena nak cakap yang baik ni dia kena main setting lah. Setiap kali nak bercakap, fikir dulu, ini ada pahala ke tidak. Kadang-kadang ada benda yang kita cakap, kita emosi kan, tengah emosi, geram, sakit hati ke orang, kita cakap gitu. Itu benda tak baik. Lebih baik kita diam. Kena usahakanlah. Baik, ini adab yang pertama. Nak jadi Muslim yang beradab, jaga lisan kita. Kemudian yang keduanya, hadis yang kedua tu menjelaskan tentang jangan menyibuk. Jadi orang Islam, Muslim yang baik itu dia tak suka menyibuk. Yang istilah orang Melayu kita, jaga tepi kain orang. Yang jaga tepi kain orang ni yang sibuk je lah, bukan menjaga pun. Dia sibuk nak tahu cerita sana, cerita sini, tapi dia tak buat apa-apa. Ini dalam akhlak Islam itu sangat tak baik. Baik, kemudian yang ketiga, kalau nak jadi orang Muslim yang beradab, maka jangan marah. Maksudnya kena kawal emosi. Dan yang keempat adalah kita menyayangi saudara kita sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Ini komplit 4 ni. Kalau kita buat, insya-Allah kita akan jadi minimum orang Muslim yang menjaga adab-adab kita sebagai Muslim. Dan sebenarnya dalam sejarah ada banyak kisah yang mereka hanya melakukan benda ni saja dah boleh masuk syurga. Ini saja yang dia buat. Jaga lisan saja dah boleh masuk syurga. Tak marah-marah je dah boleh masuk syurga. Baik, kita tengok balik detail muka surat 166, hadis yang ke-16 yang semula. Baik, maknanya kepentingan hadis ini adalah dalam hadis yang ringkas ini, la taghdab saja hadisnya, itu mengandungi makna yang sangat dalam. Dan ini disebutkan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kita sebut sebagai jawami'ul kalim. Maksudnya Nabi ni perkataannya pendek tapi mengandungi makna yang sangat dalam. Kita kalau nak nasihat orang, satu, jangan nasihat benda yang kita rasa nak nasihat dah. Tapi kita kena tengok apa yang diperlukan oleh orang yang minta nasihat tu. Dia perlu apa masa tu. Misalnya orang ni mungkin panas baran. Sebab tu bila dia minta nasihat, maka yang kita pesankan jangan marah. Tapi kalau ada orang tu memang darah sejuk kan, memang tak biasa marah-marah, kita nasihat kat dia jangan marah, nasihat tu tak berapa berguna untuk dia. Sebab dia memang jarang marah pun. Jadi kita, sebab itulah beza kita minta nasihat dekat kawan biasa-biasa ni, dekat orang yang tak tahu apa-apa, dengan orang yang alim, orang yang betul-betul melihat manusia tu dengan pandangan dan cahaya dari Allah. Itu ada beza.
Kadang kita minta nasihat sepatah, dia bagi sepatah, tapi nasihat tu sangat bermakna kepada kita sampai mengubah hidup kita. Tu ada orang-orang yang macam ni. Ni kalau kita jumpa, mintalah nasihat daripada orang macam ni. Walaupun sepatah, nasihat dia akan sangat berguna. Tapi kalau ada orang nasihat kita, lepas tu kita rasa nasihat tu tak berguna, bukan orang tu je yang salah, boleh jadi kita yang ada masalah. Kita yang tak menerima dan tak menghadamkan nasihat dia. Saya pernah cerita kot, satu ketika nak masuk bulan Ramadan, saya minta nasihat daripada guru saya, kod mesej je WhatsApp, tolong nasihatkan saya supaya Ramadan kali ini menjadikan saya lebih baik daripada yang lalu, Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Nasihat dia satu je, sabar. Kita kalau memahami kalimah itu dengan perkataan sabar, ada apa sabar? Kita rasa biasalah, memang kita kena sabar pun. Tak, tapi kalau kita faham betul-betul, maka perkataan sepatah itu menjadi makna yang sangat besar kepada kita. Jadi rupa-rupanya lepas dia nasihat tu, hari pertama Ramadan, malam nak pergi solat tarawih, hari yang pertama tu saya terselir depan rumah, tak boleh jalan dan tak boleh solat berdiri selama sebulan. Walaupun pergi urut, pergi semua, tak jadi apa-apa. Rupanya itulah dia yang diajarkan dengan proses sabar. Dan kita perlu faham, sabar bukan makna sekadar menahan sakit, tapi sabar juga adalah kita melaksanakan ibadah. Jadi dalam keadaan itu, adakah kita akan meninggalkan solat tarawih atau kita akan teruskan juga dalam keadaan kita tak boleh berdiri tegak, itu sabar. Maknanya kalau kita tetap tarawih, maknanya kita sabar. Tapi kalau kita kita jadi tinggalkan tarawih dalam keadaan tu, maknanya kita tak sabar. Walaupun kita diam, sama-sama diamnya, mungkin tidur bukan maknanya sabar. Kalau tidur sehingga meninggalkan amalan-amalan yang lebih baik daripada tidur, itu maknanya kita tak sabar. Itulah konsep sabar. Dan rupanya nasihat itu sangat bermakna sehingga menyebabkan walaupun dalam keadaan sakit macam tu, tetap menjalankan kehidupan seperti biasa. Solat tarawih 20 tapi di rumah. Di situlah saya mula belajar solat tarawih seorang-seorang tapi tak ngantuk, pakai Quran. Kemudian masak buka puasa macam biasa dengan kaki sebelah lagi letak atas kursi dapur, melompat-lompat lah. Tapi maknanya tetap berusaha untuk beramal walaupun dalam situasi itu. Itu yang namanya sabar. Kan sabar ada 3 jenis. Dan satu, sabar untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Yang kita selalu faham yang ketiga tu. Kalau ada ujian, kita sabar, itu normal. Tapi kita ada lagi 2, sabar melakukan ibadah dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ini yang susah. Dan ulama mengatakan bahawa sabar di level paling tinggi adalah sabar melaksanakan ibadah. Itu level sabar yang paling tinggi. Maksudnya apa? Ni misal nak datang kelas kan, kita rasa macam malas je kan, rasa macam ni covid ni kan, susah lah, nak kena bawa sejadah sendiri lah, nak kena tembak dahi lah, nak kena isi tulis-tulis lah, malas lah. Bila perasaan malas tu datang, kita lawan, kita datang juga ke sini. Maknanya kita sabar. Itulah sabar melaksanakan ibadah. Malas nak solat sunat, nak solat duha ni rasa macam letih je kan, tak, malas lah nak buat, kita lawan, kita solat juga. Itu sabar melaksanakan ibadah. Kenapa dia paling tinggi level dia? Sebab sabar melaksanakan ibadah itu adalah pilihan. Kita yang pilih nak buat atau tidak. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi yang itu yang paling hebat, sebab kita yang pilih untuk tetap bersabar, tetap melaksanakan ibadah. Adapun sabar dalam menghadapi ujian, itu no choice, terpaksa, tak ada pilihan. Kalau kita tak buat, maka kita akan rugi dunia dan juga akhirat. Sebab ujian dah ada, kita dah hilang dunia dan kita dah sakit dah kat dunia. Tiba-tiba kita tak sabar, kita hilang pahala. Jadi dia macam tak ada pilihan, dan benda tu dah datang depan mata kita. Sama juga dengan sabar meninggalkan maksiat. Maksiat dah datang depan mata kita. Jadi kita tak ada pilihan. Kalau kita buat, dosa.
kan? Jadi kita memang kena tinggalkan. Tapi kalau melakukan ibadah itu tak ada pilihan. Itu adalah pilihan kita. Sabar dalam melaksanakan ibadah itu pilihan kita. Jadi bila kita memilih, itu maknanya hebatlah. Itu yang paling hebat di antara kesemua jenis sabar. Ceritanya tak boleh jalan, tak boleh berdiri tu sampailah malam raya tiba-tiba boleh jalan. Itu kata guru yang mursyid. Dia memahami apa yang kita perlukan pada ketika itu. Jadi masa tu tak ada pergi urut-urut, tiba-tiba malam tu bangun-bangun boleh jalan. Jadi maknanya sebulan, betul-betul sebulan Ramadan tu tak boleh jalan sama sekali dengan dua kaki, kan? Dan tak boleh berdiri untuk solat tarawih. Di situlah betul-betul perkataan sabar tu sangat bermakna kepada kita. Dan Allah bagi perkara-perkara yang macam tu untuk kita fahami sesuatu kalimah, sesuatu nasihat ketika mana kita bersungguh-sungguh nak memperbaiki diri kita, kan? Perlu diingat, memang ada disebutkan dalam sebuah kitab oleh Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan bahawa seandainya ada dalam hati kita walau sekelumit perasaan untuk meningkatkan takwa kita di sisi Allah, maka Allah akan mendatangkan kepada kita ujian demi ujian. Jadi siap sedia. Kita nak kan bertambah takwa di sisi Allah, kita nak bertambah dekat kepada Allah, kita nak jadi orang yang semakin baik di sisi Allah. Tapi Allah bagi tahu kena siap sedia dengan ujian demi ujian. Istilahnya kita nak naik pangkat kena ada test. Jadi tak boleh naik pangkat kalau tak ada test. Jadi siap sedia dengan test-test itu. Jangan sampai kita rasa kita dah tak mampu lagi. Bila kita sampai satu tahap, kita rasa ujian itu terlampau berat untuk kita. Tak boleh. Sebab Allah akan bagi hanya ujian yang kita mampu, kan? Bila sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak akan bebankan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu. Allah hanya akan bebankan apa yang kita mampu untuk tanggung. Jadi tak boleh kita rasakan sampai ini kenapa aku tak boleh, aku tak mampu, tak boleh. Sebab dia ada kaedah fizik dia. Kaedah fizik dia, daya itu mesti bersamaan dengan apa istilah dia? Ada dia punya formula dia. Kiranya setiap daya itu mesti bersamaan dengan beban. Jadi kan kita takkan mampu untuk menanggung beban kalau dayanya tak seimbang dengan beban. Jadi misalnya kalau kita angkat gelas ni, beban seberat ini, kita punya daya tu akan berat yang sama untuk menanggung angkat gelas ni, supaya kita mampu untuk angkat gelas ni. Tapi bila datang benda yang lebih berat, contoh ni berat sikit kot, berat tisu basah ni. Bila lebih berat, beban lebih berat, maka kita punya daya tu akan bertambah. Dan perkataan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah memenuhi kaedah fizik tu. Allah bagi tahu setiap kali aku tambahkan beban kepada engkau, aku pasti akan tambahkan daya kepada engkau, kemampuan. Allah hanya akan tambah beban ketika dia tambahkan kemampuan kepada kita. Itu prinsipnya. Jadi itu maksudnya setiap nasihat yang sangat sesuai dan berkesan kepada setiap individu kita. Kita perlukan nasihat yang mungkin berbeza. Sebab tu kalau jumpa orang soleh, jangan sibuk selfie. Sekarang kan jumpa siapa-siapa semua nak selfie. Nombor satu, kalau jumpa orang soleh, kalau lah jumpa selebriti, ustazah selebriti tu, kan selalu orang sibuk nak selfie dulu kan zaman sekarang ni. Selfie tu kemudian, nombor satu minta doa dulu, minta nasihat, minta doa. Itu yang lebih penting, yang tak boleh kita dapatkan daripada orang lain. Selfie dengan siapa pun boleh, bukan saja manusia, dengan haiwan pun kita boleh minta selfie, kan? Tapi kalau nasihat, kita tak boleh minta ke orang lain, melainkan daripada orang yang ada ilmu. Sebab kita kalau minta nasihat dengan orang yang tak ada ilmu, nasihat dia boleh jadi membinasakan kita, bukan nasihat yang baik untuk kita. Tapi kalau orang ada ilmu, paling kurang kalau kita tak minta nasihat pun, kita minta doa, kan? Doakan saya, kan? Sebab kita kalau boleh nak bersama dengan orang yang soleh ni di akhirat nanti. Kalau sekadar selfie, tak apa je selfie, kan? Cuma rugilah, dan selfie tu sampingan,